Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian dimanapun anda berada pada pagi ini. Hari Jumaat 10 hari bulan Februari tahun 2023. Ya, hari ini kita mau belajar tentang hukum. Satu daripada 10 hukum yang diambil daripada kitab Keluaran bab 20 ayat 17. Jangan ingini kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, abdinya, ternakannya, kedainya atau apa-apapun miliknya. Saya ulang, jangan ingini kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, abdinya, ternakannya, kedainya atau apa-apapun miliknya. Keluaran bab 20 ayat 17. Apakah prinsip hukum ini? Tuhan menilai kerendahan hati, Tuhan menilai kepuasan hati manusia, dan Tuhan menilai bagaimanakah keadaan kedamaian hidup manusia. Saudara-saudari sekalian, apakah erti hukum ini? Ya, apakah erti hukum ini? Hukum ini mengajak kita agar kita berasa puas dengan apa yang kita telah miliki.
Jangan menginginkan barang milik ataupun kepunyaan orang lain. Mengelak daripada mengingini kebahagiaan ataupun kegembiraan melalui pengumpulan kekayaan, material, harta benda. Menginginkan pasangan orang lain dan kawan kepada orang lain. Jangan biarkan perkara duniawi mengisi kekosongan yang hanya boleh diisi oleh Allah. Mintalah kepada Allah untuk memberikan apa yang kita perlukan, dan Tuhan berjanji Dia akan menjaga keperluan kita jika kita mencari Dia terlebih dahulu dan bukannya mencari wang, populariti atau harta benda semata-mata. Marilah kita melihat ke dalam firman Tuhan mengenai hukum ini. Ya. Jadi contoh pertama dalam Alkitab iaitu Raja Saul. Raja Saul cemburu dengan kekayaan Daud dan mendambakan penghormatan dan pujian yang diterima oleh Daud daripada wanita di semua bandar. Dalam 1 Samuel bab 18 ayat 6 sehingga ayat ke-9 mencatat, apabila Daud kembali setelah mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, dan para askar berbaris masuk ke dalam kota, kaum wanita keluar dari semua kota di Israel untuk menyambut Raja Saul. Mereka menyanyikan lagu-lagu gembira sambil menari-nari dengan memainkan tamborin dan kecapi. Sambil menari-nari, para wanita menyanyi demikian: Raja Saul membunuh beribu-ribu orang musuh, tetapi Daud membunuh berpuluh-puluh ribu orang musuh. Raja Saul tidak suka mendengar nyanyian itu. Lalu baginda menjadi murka. Raja Saul bertitah, Daud dianggap membunuh berpuluh-puluh ribu orang musuh, sedangkan beta hanya dianggap membunuh beribu-ribu orang musuh. Tidak lama lagi mereka akan menjadikan dia raja. Sejak hari itu Raja Saul iri hati terhadap Daud. Contoh kedua pula mengenai hukum ini iaitu ketika Raja Daud yang mengingini isteri Uria iaitu Bathsheba dan dia berzina dengannya. Daud kemudian membunuh Uria dan menutup pengkhianatannya. Anda boleh merujuk dalam kitab Samuel, 2 Samuel bab 11 ayat 1 sehingga ayat ke-27. Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru juga ada menyentuh tentang hukum ini, di mana Rasul Paulus menggalakkan gereja mula-mula untuk berpuas hati dengan apa yang mereka ada dan memberi amaran kepada mereka tentang hal mencintai wang dan harta benda. Ya, dan Paulus berkata bahawa cinta akan wang adalah punca segala jenis kejahatan. Ia akan menyebabkan ketamakan, iri hati dan kesombongan. Rujuklah Filipi bab 4 ayat 11, ayat 12 dan 1 Timotius bab 6 ayat 6 sehingga ayat ke-10 dan Ibrani bab 13 ayat ke-5. Selain itu, Rasul Paulus, Rasul Yohanes memberi amaran kepada orang percaya tentang mengasihi dunia dan perkara-perkara dunia. Dia berkata bahawa sesiapa yang mengasihi dunia tidak mempunyai kasih Tuhan di dalam dia. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 15 menuliskan, janganlah kasihi dunia ini atau segala sesuatu di dunia ini. Jika kamu mengasihi dunia ini, kamu tidak mengasihi Allah Bapa. Saudara-saudari sekalian, Yesus ada mengajar tentang hukum ini. Yesus berkata dalam Injil Matius bab 6 ayat 31 sehingga ayat ke-34. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum atau apa yang akan kamu pakai. Semua perkara itu sentiasa dikuatiri orang yang tidak mengenal Allah. Bapa kamu yang di syurga tahu bahawa kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya. Lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Oleh itu, jangan khawatiri hari esok kerana ada cukup hal yang dikhawatirkan pada hari esok. Ya, cukuplah kesusahan hari ini. Tidak usah ditambah lagi. Dalam Injil Lukas bab 12 ayat 15, seterusnya Yesus berkata kepada mereka semua, berjaga-jagalah dan berwaspadalah
janganlah tamak. Hidup seseorang tidak terdiri daripada kekayaannya, walaupun hartanya banyak sekali. Ya, saudara-saudari sekalian, seorang lelaki muda yang kaya dengan komitmen sepanjang hayat untuk mematuhi semua perintah datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, apa lagi yang dia perlu lakukan? Tanggapan Yesus terhadap permintaan lelaki itu untuk hidup kekal tetap ke inti perintah 10 ini. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 17 hingga ayat 23 menulis, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, seorang lelaki berlari ke arah Yesus. Dia sujud di hadapan Yesus lalu bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal?" "Mengapa kamu mengatakan aku baik?" tanya Yesus. "Tiada seorang pun yang baik kecuali Allah. Kamu tahu akan hukum Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berikan kesaksian palsu, jangan menipu, hormatilah ibu bapakmu." Guru, kata orang itu, sejak muda saya telah menurut semua hukum itu." Dengan penuh kasih, Yesus memandang orang itu lalu berkata, "Tinggal satu perkara sahaja yang perlu kamu lakukan. Pergilah, jual segala yang kamu miliki, berikan wangnya kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di syurga. Kemudian marilah, ikutlah aku." Apabila orang itu mendengar kata-kata Yesus, mukanya muram. Dia terus meninggalkan tempat itu dengan susah hati kerana dia sangat kaya. Yesus memandang pengikut-pengikutnya lalu berkata kepada mereka, "Alangkah susahnya bagi orang kaya menikmati pemerintahan Allah." Apakah penjelasan kepada hukum ini, saudara-saudari sekalian? Secara amnya, tujuan periklanan atau pemasaran adalah untuk memberi rasa tidak puas hati kepada pelanggan mereka dengan menarik sifat mementingkan diri seseorang. Periklan ini menjanjikan kepuasan orang ramai jika mereka membeli produk mereka. Periklan nampaknya mencadangkan bahawa apabila anda membeli item ataupun barang tertentu, anda akan dikelilingi oleh rakan-rakan, pasangan yang cantik dan kehidupan yang sangat hebat dan menyeronokkan. Periklan ini tahu bahawa orang mengingini dan orang mempunyai kecenderungan untuk tidak berpuas hati dengan apa yang mereka ada ataupun apa yang mereka miliki. Tuhan mahu kita berpuas hati dengan apa yang kita ada dan fokus kepadanya, bukan perkara duniawi semata-mata. Paulus menulis surat kepada jemaah di kota Filipi. Dalam Filipi bab 4 ayat 11 hingga ayat ke-12. "Aku berkata seperti itu bukan kerana aku berkekurangan. Aku sudah belajar berpuas hati walaupun aku hanya memiliki sedikit. Aku sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga lebih daripada kecukupan. Aku mengetahui rahsianya untuk menghadapi berbagai-bagai keadaan. Aku berpuas hati baik ketika kenyang ataupun lapar, baik ketika hidup mewah ataupun berkekurangan." 3 soalan untuk kita renungan bagi menutup renungan pada pagi ini. Yang pertama, apakah yang membuatkan anda berasa puas hati? Apakah yang membuatkan anda berasa puas hati? Dan soalan yang kedua, mengapakah anda kadang-kadang tidak puas hati dengan apa yang anda miliki? Ketiga, bagaimanakah anda menunjukkan rasa puas hati anda kepada Tuhan pada hari ini ataupun pada minggu ini? Dan apakah itu dalam bentuk doa kesyukuran atau sebaliknya? Marilah kita berdiam diri dan merenungkan 3 soalan ini. Dan saya akan menutup dengan doa. Bapa kami di dalam kerajaan syurga, kami bersyukur untuk apa yang kami miliki di dunia ini. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk berasa puas dan berasa damai dan berasa cukup dengan apa yang kami miliki.
agar kami tidak mempunyai keinginan untuk mengingini apa yang orang lain miliki. Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau sediakan kepada kami selama ini. Kami berdoa kiranya kami terus beriman kepada Engkau walaupun kami mempunyai ketidakcukupan. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan bermurah hati kepada kami, dan semua yang kami miliki pada hari ini itu adalah semua kerana berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sangat baik bagi hidup kami. Engkau menyediakan segala yang kami perlukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.